tanya kepada Tuan Norman lah, seperti mana yang dimaklumkan oleh Prof bahawa Melaka menjadi pusat penyebaran Islam, dan sebelum Melaka itu melalui zaman kegemilangannya, Terengganu, Patani, Aceh pun sudah melalui fasa pengislamannya itu sendirilah. Dan kita tahu, orang kata sejarah zaman Kesultanan Melayu Melaka ni dia daripada Perlis sampailah ke Johor. Maknanya besarlah Johor, Sumatera dan banyak negeri-negeri lain lah kalau ikutkan zaman sekarang ni. Tetapi bila bercakap tentang bukti, orang sekarang generasi hari ini hanya tertumpu kepada Kota Melaka, Merlimau dan sebagainya lah. Maknanya dia tak pandang zaman Kesultanan Melayu Melaka itu sebagai satu aset yang cukup besar. Bila sebut pasal Kesultanan Melayu Melaka, mereka cuma fikir, oh Melaka yang ada dekat tengah-tengah daripada KL nak ke Johor. Itu saja yang mereka fikir. Dan dari segi sejarah pun, apabila bercakap tentang zaman Kesultanan Melayu Melaka, mereka hanya terbayangkan Eva Mosa sebagai contoh. Mereka tidak lihat bahawa tanda-tanda zaman Kesultanan Melayu Melaka di tempat-tempat lain. Mungkin Tuan Norman boleh jelaskan tentang sejarah-sejarah ataupun kegemilangan ini yang telah pudar dan telah terhakis. Silakan. Perhatikan masyarakat kita sekarang memandang Melaka seperti mana Melaka sekarang. Sedangkan dalam masa yang sama terlupa bahawa sejarah yang telah tercatat pada zaman kegemilangan Melayu Melaka, empayar Melayu Melaka itu bermula daripada selatan Tai sehinggalah sebahagian Sumatera, sehinggalah ke selatannya ke Kepulauan Riau. Maksudnya Melaka sepatutnya dilihat dalam konteks Melaka pada zaman dulu, bukan Melaka pada zaman sekarang. Jadi kalau kita melihat dari segi bukti-bukti kegemilangan kerajaan Melayu Melaka, memang tidak dinafikan kita berada ataupun dalam keadaan sukar sebab kebanyakan bukti-bukti kegemilangan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka hilang. Dan perkara ini mungkin bukan sesuatu yang pelik, sebab kalau kita melihat kepada senario dunia sekarang, sesiapa yang berkuasa, sesiapa yang menang, dia akan mengubah sejarah. Itu berlaku pada zaman dahulu sehinggalah era kini. Jadi apa yang berlaku di Melaka, apa yang berlaku sebenarnya, bukti keagungan kita, kegemilangan kita telah dihilangkan oleh penjajah. Kita dijajah bermula pada tahun 1511. Berapa ratus tahun daripada Portugis, Belanda sehinggalah zaman British. Sejarah kita dihilangkan oleh pelbagai legasi daripada Barat. Jadi memang kita kehilangan bukti-bukti kegemilangan. Tetapi saya suka merujuk kepada satu buku yang telah Portugis Document on Melaka daripada 1509 sehingga 1511 yang mana telah dicatatkan oleh MJ Pintado. Kalau kita melihat dalam buku ini memang jelas. Kita melihat, saya cuba memetik sedikit surat-surat yang telah dikirimkan oleh Albuquerque kepada Raja Manuel, berisi ataupun menyatakan harta-harta rampasan perang daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang ingin dihadiahkan kepada Raja Manuel. Saya petik sedikit, mungkin senarai-senarai, mungkin antara senjata ialah biasalah mereka mengambil meriam, dikhabarkan 3,000 pucuk meriam, 2,000 pucuk meriam daripada gangsa, senapang, senarai senapang jenis lama, sumpitan-sumpitan panah dan busur, lembing-lembing, senarai baju besi, keris yang dihiasi emas dan batu-batu berharga, senarai pedang-pedang dan juga lembing panjang. Dan juga senarai barangan yang bukan senjata, bukan dikategorikan sebagai senjata, rantai tangan nahoda bagi, 6 ekor patung singa yang diperbuat daripada gangsa, senarai intan, permata, batu-batu berharga, senarai alat-alat permainan diraja seperti congkak emas, senarai kain tekatan dan berbenang emas, senarai pelbagai tandu bersadu emas, senarai hasil kerja tangan bahan daripada kayu, senarai batu delima, senarai cawan emas, sebuah meja kayu bertatahkan emas.
dua buah loceng besar, lukisan yang menggambarkan Raja Jawa menuju ke medan perang bersama gajah, set gamelan lengkap dengan pemain-pemainnya, mahkota emas, senarai cincin emas dan permata, senarai mutiara, sekumpulan wanita mahir dalam tenun dan tekad, dan 115 orang mati lemas dan hilang. Ini adalah senarai yang telah disenaraikan mengikut dokumen dalam buku yang saya sebutkan tadi. Kalau kita melihat daripada senarai rampasan perang, memang kita tahu ke sebuah kerajaan yang agung, begitu banyak rampasan perang. Kalau meriam saja 3,000, 2,000 meriam yang berbentuk rasa. Itu antara bukti keagungan. Tetapi apa yang saya ingin suka saya highlightkan dekat sini, saya tertarik sebenarnya melihat antara senarai barang-barang daripada Melaka yang dia bawa masuk dalam Flora Lama, sekumpulan wanita mahir dalam tenunan dan tekatan. Bermaksud mereka mengambil tenaga kerja kita, tenaga mahir, orang tempatan, mereka membawa, menculik, membawa untuk dipersembahkan kepada Raja Portugal adalah termasuk wanita-wanita yang mahir dalam tenunan dan juga tekad. Apakah persoalan timbul? Apakah mereka tidak mahir dalam bertenun? Apakah bangsa-bangsa barat, Eropah tidak tahu tentang teknologi ini, sulam kain, tenunan dan tekatan? Ini membuktikan kalau mereka menyerang, merampas Melaka dan kemudian membawa tenaga mahir kita, mereka tidak membawa tukang-tukang senjata, mereka tidak membawa tukang-tukang kayu, mereka tidak membawa tukang-tukang binaan kapal, pembina-pembina kapal, mereka tidak membawa tukang-tukang bangunan, tetapi mereka membawa wanita-wanita yang mahir dalam tenunan dan tekatan. Apakah rahsia agaknya yang tersembunyi dekat situ? Apakah istimewanya hasil ataupun kegemilangan kita sehingga terpaksa mereka membawa pakar-pakar tenun kita untuk dibawa ke Portugis? Kalau kita lihat semula, apa istimewanya, apa yang kita ada sebenarnya? Kita mungkin dari segi kain dikabarkan kita mengimport daripada China, daripada India, tetapi kita sebenarnya ada sesuatu yang berharga yang berjaya mencuri perhatian Portugis. Tukang-tukang tenun, tukang-tukang tekad. Dan kalau kita lihat kegemilangan kita berkaitan dengan warisan ini, kita boleh melihat kalau sekarang kita ada songket, kita ada kain-kain sulam dan sebagainya. Apakah istimewanya sehingga kan bangsa Eropah membawa? Kita melihat lagi senarai apa keunikan kita yang mungkin satu legasi yang telah hilang. Kita ada kain cindai, kita ada kain limar. Mungkinkah ini yang dicemburui oleh Portugis? Sebab kalau kita melihat kain cindai, kita tahu kain cindai yang dihasilkan adalah kain kalis api. Begitu hebatnya teknologi orang kita, orang tempatan, orang Melayu, sehingga berjaya menyulam ataupun menghasilkan kain yang tidak dimakan api. Bukan dari segi unsur-unsur mistik, tetapi kalau kita melihat teknologi tenunan orang Melayu memang amat berbeza dengan apa yang dipraktikkan oleh belah-belah India dan juga China. Sebab kita ada, orang kata tenunan kita adalah berlapis, melintang dan juga menegap. Jadi kita berjaya menghasilkan satu kain yang sangat sophisticated, kalis api. Dan kalau kita lihat kain-kain lima, apa istimewanya kain lima yang kita ada? Dicatatkan pahlawan kita menggunakan kain lima sebagai bengkung, dan kain lima itu adalah tidak lot senjata. Bermakna pada zaman Kesultanan Melayu Melaka 1511 kita telah menghasilkan dua teknologi yang sehingga kini dunia sedang mencari-cari.
Kita ada kain kalis api, kita ada kain kalis senjata. Ini dua benda yang kita hilang sampai sekarang. Teknologi kain cindai mungkin kita ada, tetapi mungkin kita tidak dapat menghasilkan kain cindai yang setanding pada zaman dahulu. Mungkinkah dengan penaklukan Melaka oleh Portugis telah mengambil tukang-tukang tenun kita yang mahir sehingga kan teknologi ini luput. Sehingga sekarang kita tidak tahu menghasilkan satu kain yang berkualiti tinggi yang boleh kalis api dan juga kalis senjata. Sebab kain lima memang digunakan oleh pahlawan-pahlawan kita, jadikan bengkung, mungkin boleh ditusuk dengan keris bahagian pinggang, bahagian perut, tidak lut oleh senjata. Dan kalau kita lihat dalam hikayat Hang Tuah juga, selepas insiden pertikaman antara Hang Tuah dan Haji Bat, Tuah dikatakan membalut badannya dengan kain lima. Bermaksud kain ini juga adalah satu yang menyerap, mungkin boleh menyerap darah, mungkin bila kita tekap di bahagian yang terluka akan menghalang pengaliran darah daripada keluar. Itu sebab pahlawan-pahlawan kita menggunakan kain ini. Setiap pahlawan pada zaman dulu memang ada kain bengkung daripada kain lima. Jadi ini sesuatu yang sangat istimewa yang mungkin kita terlepas pandang. Inilah kegemilangan kita yang sepatutnya kita ungkit, kita angkat kembali, kita cari balik teknologi Melayu kita sehingga kita berjaya menghasilkan. Kalau dalam dunia moden, mungkin pakaian-pakaian kalis api diguna pakai oleh bomber dan sebagainya. Sebenarnya orang Melayu dah ada lama dulu pakaian kalis api. Kita dah ada kalis senjata. Mungkin zaman sekarang Kevlar dan sebagainya, tetapi orang Melayu dah ada lama dulu. Kita dah hasilkan benda-benda ini. Mungkin ini saja buat masa ini. Tuan Luqman, saya serahkan pada Tuan Luqman untuk seterusnya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Norman. Baik, kalau kita dengar tentang kain cindai, mungkin siapa yang belum pernah tahu bahawa kain cindai ini ditenun menggunakan serat-serat herba. Maknanya dengan menggunakan Betul. apa yang ada di bumi, di tanah Melayu ini, itulah yang dijadikan sebagai ramuan menghasilkan kain cindai. Dan kalau kita lihat, bayangkan kalaulah orang Melayu ni masih mahir mencipta kain cindai, jual kat Shopee laku ni. Kalau jual luar negara, USD. Dari segi ekonomi kita boleh naik. Tapi malangnya penenun kita telah diculik dan kita hilang teknologi tersebut. Kalau nak tengok lagi kehebatan kain cindai ni, bayangkanlah kalau macam cerita barat, Daredevil ke apa semua, mereka menggunakan satu kain khas yang tikam tak lut, apa semua tak lut. Dan Melayu pernah ada kain tersebut. Sangat malang dan sangat merugikan. InsyaAllah. Mana barat pun dah tiru kita hilang benda tu. Sayangnya. Baik, dan untuk